Zulkifli Razak, 2 sesi, insyaAllah 2-4. Dan sebelah malam nanti saya dan Imran serta host kita pada sebelah malam nanti untuk Pick of the Week. Minggu ni minggu yang meriah. Kita ada election US pada bermula esok. Sebenarnya dia dah start untuk tentera dan juga luar negara, warga US luar negara dia dah mundi. Tapi untuk untuk dekat US sendiri, election akan bermula pada esok. Dan pada minggu ni juga meriah sebab kita ada FOMC, kita ada RBA, kita ada Bank of England yang akan bersyarat untuk polisi dia pada minggu ini dan ISM Services serta hari ni lebih kurang lah nak faham dia lebih kurang macam China punya parlimen. Bukan parlimen, sebenarnya dia kepada Parti Komunis punya National Congress jadi macam anda tengok mesyuarat Agung UMNO lah, lebih kurang macam tu kalau nak faham. Tu pada bermula pada hari ini. Jadi meriah minggu ni. Jadi topik kita dinamik pasaran, indeks equity, dolar Amerika Syarikat dan yen Jepun. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan, wassalam Fendi. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Wassalam. Salam siang Sunbi. Hai Brian. Wassalam. Sila pertimbangkan saham dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda hilang sebahagian atau keseluruhan pemanasan, oleh itu jangan gunakan modal peluang yang anda tak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda punya sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Jadi terlebih dahulu sejam pertama kita buat untuk analisa pasaran expect volatility minggu ni, di mana kita ada seperti saya sebut awal tadi, pilihan raya US bermula pada esok. Kita juga akan ada FOMC pada minggu ini, Khamis malam Jumaat. Ingat FOMC dah tukar time iaitu pada pukul 3 pagi. Wassalam Nabil. Kita ada Bank of England, kita ada RBA pada esok. Jadi meriah lah Okey, jadi apa pun trade kepada apa yang anda nampak. Okey, so setakat ini mata kasar saya untuk low yang berlaku pada bulan 8. Wassalam Malia. Ini basically satu market punya reset tak kisahlah dari sini ke ataupun dari bawah sikit ke. Setakat ini mata kasar saya nampak 1, 2. Kita ada RSI tertinggi dekat kawasan ni dan berakhir dengan divergence. Kita akhirkan 3, kita reset satu lagi 4 dan kita jangkakan satu lagi high. Sama ada dia akan cuma melakukan pembetulan yang kecil dekat sini ataupun melakukan pembetulan yang lebih besar. Sama ada kita cuma membetulkan low ini, di mana kita buat benda ni sebelum ke atas lagi extend. Okey, ataupun kita membuat yang lebih, yang merah tadi cuma melakukan pembetulan kepada low dekat sini yang merah dan kita extend 3, 4 dan 5 sebelum membuat this pembetulan. Ataupun kita membuat pembetulan kepada low dekat sini, di mana kita akan ada this pembetulan sebelum melakukan yang lebih besar. Ataupun tak dinafikan, kita boleh buat pembetulan ini. 3, 4, 5. Kepada low dekat sini. Okey.
So, mana satu? So, kalau kita ambil yang pergerakan ini, ia cuma boleh berlaku dua sebab. Sama ada kita nampak positif yen ataupun negatif US dollar. Dalam kesemuanya, sama ada positif yen ataupun negatif dollar. Jadi soalan dia adalah sama ada kita membuat extension tadi dan kita akan membuat pembetulan ini, di mana ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Faham tak kenapa dia? Ni 1, 2 dan 3. Dia tak habis lagi. Dia baru saja ada 3. Cumanya, adakah kita akan extend? Dan kalau kita lihat daripada sudut Fibonacci-nya, daripada bawah ini, kita belum lagi sampai 100%. So, dalam sistem kita, selagi dia tak sampai 100%, kita akan extend kan. Okay? Jadi, the moment dia sampai 100% ni, then, any correction dia bukan peluang membeli. Sebab kita boleh membuat pembetulan yang lebih besar. So, selagi dia tak sampai 100% tu, kita akan extend kan. But, kita ada lain-lain instrumen untuk indeks. Ini adalah S&P 500 yang anda tahu dekat weekly tadi belum sampai. Ini maksud saya. Ini belum sampai. Kita ada untuk Dow Jones. Yang weekly dia pun belum sampai. Okay. Kita ada untuk Nasdaq yang weekly dia dah sampai. Ini dah lengkap. Nampak? Tetapi yang lain-lain belum sampai. Okay? Kita ada lain. Seperti Russell. Kita ambil futures dia ke? Saya nak ambil. Bolehlah ambil futures dia sama. Okay? Russell yang lagging. Yang belum lagi break high dia. Okay. Ni belum lagi break high dia. Dan ini adalah laggard. Maksudnya dia ke belakang. But kalau kita lihat di sebelah kiri ni, ini nampak seperti 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Ini nampak seperti 5. Okay. Soalan dia adalah, adakah kita akan membuat ini untuk melengkapkan this correction? Ataupun kita akan ada breakout. Ini signifikan sebab kalau dia breakout untuk Russell, dan kita tak ada laggard. Maksudnya benda yang ke belakang, yang lembab, dah break this low. Dah break this high. Dan itu membuka ruang ke atas, di mana low ini adalah sama dengan low dekat sini. Jadi kalau ini berlaku, dan dia cuma membuat this pembetulan, itu akan menyebabkan yang dekat sini akan extend lebih jauh. Faham tak? So, mana satu yang kita nak ambil? Jadi, ingat,
Map kita sentiasa adalah indeks, terutamanya Dow Jones. Okay? Bagi saya yang sentiasa concurrent adalah Dow Jones. Tu sentiasa concurrent. Yang boleh leading dan anda pun dah nampak dari sudut time frame besar adalah Nasdaq. Sebabnya kita ada indeks-indeks kebanyakannya sekarang ni heavy kepada teknologi, tech sector. In fact dia meliputi berapa peratus, kalau tak silap saya ni yang paling latest. Tech membentuk lebih 30% daripada S&P 500 dan lain-lain indeks, terutamanya US 100 yang lebih tech heavy. Jadi apa dia dia lead kalau market trend dia adalah ke atas, dan apabila terdapat pergerakan besar dekat saham-saham teknologi company, Apple dan lain-lain, itulah yang menyokong kepada Nasdaq. Sebab itu Nasdaq adalah lebih lebih ke depan, lebih leading. Okay, so setakat apa beza dia dengan US 2000 ni? US 2000 turut dibentuk oleh syarikat-syarikat yang lebih mid cap, yang syarikat-syarikat yang lebih kecil lah. Tu beza dia. Kena faham indeks punya ni. Beza dia, Nasdaq dia tak ada bank. Jadi kalau kita ada cerita pasal kepada bank dan lain-lain, anda akan dapati S&P 500 lead berbanding dengan Nasdaq. Kalau seperti masa kejatuhan, ingat tak Silicon Valley yang last year, tak silap saya, ada dapati Nasdaq tak berapa nak jatuh, tetapi kita ada S&P 500, kita ada Dow Jones yang jatuh bersuk kan. Itu anda kena faham apa yang anda tengok. But soalan dia, adakah US 2000 ni akan break? So kalau ini break, dan yang paling jauh kita boleh buat pembetulan adalah dekat sini. Itu bermakna mungkin kita ada 1, 2, 2, dan ini 3, 4, 5, dan kita cuma buat benda ni. Ini akan extend lagi kalau itu berlaku. So setakat ini kita belum ada break. So saya tak lukis benda itu. Kita keep dengan kita punya pandangan bahawa indeks cuma akan test indeks cuma akan test low ini selepas melengkapkan deep move. Maksud saya, sekiranya kita ada Russell tadi breakout ke atas, kita akan extendkan the whole thing kat sini. Ini adalah 12, kita akan extend lagi kalau Russell break. Faham tak? Setakat ini Russell tak break, saya tak dapat terlalu agresif sebab kita berada pada tahap tertinggi dalam sejarah untuk indeks-indeks dekat Wall Street, kecuali dekat Russell. Jadi kalau Russell tu break, then anda akan extend kan. Jadi setakat ini saya tak buat benda tu. Dan kita menghampiri 100% untuk US 500. But anda tak akan jangka benda ini.
Faham? Anda tak akan jangka benda ni. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi anda tak akan jangka benda ni. Di mana kalau itu berlaku, ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan kita habiskan 1 dalam super cycle, dan inilah 2 super cycle. Okay. So setakat ini itu agak jauh ke depan, but untuk minggu ini I don't expect market untuk nak buat pergerakan besar dahulu, sehinggalah at least apabila keputusan pilihan raya Presiden US diumumkan. Itu tak akan berlaku besok. Kita akan ada exit poll. Jadi kalau ada sebarang kejutan, adalah semasa exit poll. Maksudnya bila orang habis mengundi, hari mengundi pertama. Sebabnya ada negeri-negeri yang habis awal, ada negeri yang lewat sikit. Depending kepada jumlah pengundi dan besar kawasan dia. Jadi untuk 1-2 hari ni anda akan dapati market agak volatile, naik-naik tapi turun balik. Tak berapa sesuai untuk mereka yang nak swing, tetapi amat sesuai bagi mereka yang intraday. Kita juga akan ada FOMC, di mana FOMC dijangka memotong 25 mata asas. Itu yang sedang di price in. Market nak tengok apa bahasa dia. Adakah dia akan menunjukkan bahasa yang neutral dan dijangka cuma memotong 1 lagi 25 mata asas pada mesyuarat bulan Disember, ataupun dia menunjukkan 25 mata asas potongan pada Disember, but there will be more rate cut pada masa depan. Jadi market nak tengoklah apa yang Fed Powell akan bagi tahu dalam press conference serta kenyataan FOMC pada pagi Jumaat kita nanti. Tu yang berlaku dah pada minggu ni. Hari Jumaat ke pagi Rabu malam Khamis? Pagi Jumaat. Okay, hari Khamis malam Jumaat. Okay, so setakat ini tak ada banyak yang kita tukar dekat chart pada weekend. Cuma a few untuk dolar, few untuk yen pair. Setakat ini kita jangkakan sama ada ini boleh habis dan kita melakukan last leg di kat atas. Sebab saya cuma nampak ini. Okay, jadi kita dah lengkapkan 3. Unless dia break, then ini jadi 1-2, 1-2. Maksudnya break dia punya divergence ni. Dan kita terpaksa anjakkan 3. Jadi fund manager, buat apa pening nak jaga duit orang? Macam ni. Anda kaya dengan passive income. Ada ramai orang yang banyak. Kadang-kadang pengertian kaya kita, tengok gaji besar kaya ke tak? Okay. Katalah gaji anda 50,000. Rumah 6 biji. Kereta 14 biji. Anda kaya tak? Nampak? Masalah dengan pengertian bila anda melihat kaya tu daripada sudut active income. Faham? Apa yang dibuat bila majority bila ada kenaikan gaji? First dia akan celebrate dan lepas tu shopping, betul? Itu yang biasa dipikir. Tambah hutang. Ujungnya naik gaji tu dah 2-3 tahun sama balik macam gaji yang sebelum ni daripada sudut retain. Anda tak kaya dengan active income.
Faham? So, anda risau pasal nak naikkan income, naikkan aktif. Apa yang anda perlu buat adalah anda lihat kepada passive income. Itu dia. Jadi, bila nak jadi fund manager, anda bercakap nak active income. Cara berfikir tu tak betul. Faham? Dan satu lagi, kenapa nak pening jaga duit orang? Faham? Anda, dia ada dua je. Ada tiga. Satu, anda neutral. Anda perform ikut market. KLCI naik 15%, anda boleh buat 15% setahun untuk fund berkenaan. Tapi siapa orang kita yang nak terima 15%? Kebanyakannya lah. Kalau cerita trading kan, biasalah macam ni kan. Apa dia, itu adalah lebih setara lah, maksudnya setara dengan performance market. The moment anda tak perform setara dengan market ataupun anda rugi, anda akan berdepan dengan investor. Di situlah anda punya PR skill dan juga anda punya kemampuan untuk nak tunjuk jalan keluar daripada kerugian. Skill tu kena ada. Nombor 3 adalah anda perform. Anda perform melebihi market, kan? Tapi kita tahu, ada naik, ada turun dia. Kita tahu, orang even seperti George Soros, ada tahun yang dia tak perform, dia tak perform seiring dengan market. Itu kenyataan, kan? Lagilah kalau anda buat fund yang buat fund sendirilah, maksudnya tak ada lesen, tak ada apa, kumpul duit daripada orang. Risiko dia simple je, orang boleh report. Senanglah. Anda nak lama dalam bidang ni, jaga duit anda, tak payah risau pasal orang. Itu je. That's the best I can tell you. Jaga duit anda, trade duit anda, trade duit anda. Jangan pegang duit orang. Seriously. Anda nak lama dalam bidang ni, tak payah cerita nak jangan pegang duit orang lah. Trade duit anda. Jangan cerita fund manager ke apa ke, tak payah. Kalau nak, anda bekerja kat bank. Lepas tu bank tu assign portfolio, anda nampak performance anda, then assign portfolio kepada anda, then anda akan jadi fund manager berlesen. Then cerita lain. Dan bagi pelabur pula, kalau nampak dekat bank tu, orang kerja bank, fund manager dia semua pakai kereta mahal-mahal, jangan melabur kat bank tu. Duit anda tu. Makin dia berjaya, makin simple dia, itu boleh. Tapi makin dia berjaya, makin besar hutang dia dengan kereta sendiri, fund manager tu mindset tak kena. Okay. So, saya masih like one more high. Sama ada correction. Kalau US dollar lemah, yes, passive income. Biar fund manager yang kerja dengan kita. Bukan kita nak jadi fund manager. Have that mindset. Faham? Tukar mindset. Fund manager tu kerja dengan kita. Itu tak, dia tak salah soalan tu. Soalan tu betul, Sundi. Tak tahu tanya. Tapi have this mindset. Fund manager tu kerja dengan kita. Bukan kita nak kerja jadi fund manager. Kalau anda ada that mindset, then you are somewhere. Berfikir sebagai seorang pelabur. Instead daripada anda berfikir sebagai seorang pekerja. Okay. So, kalau US dollar mula lemah, dan ini mungkin dah habis, dan kita mula ke atas. Kalau kita lihat dolar sekarang ni, okay, ini nampak seperti dah habis.
Soalan dia, adakah kita akan buat ini? Depending. Kalau ini adalah zigzag, dan indeks boleh ke bawah. Hai John. Faham? Kalau ini buat zigzag, indeks boleh ke bawah. Kalau ini extend, zigzag indeks dah habis correction dia. Maksud saya, kalau ini extend dalam lekuk 3, dan ini untuk dolar, dan untuk indeks ni habis dan ke atas. Faham? I don't want. Kalau ini ke atas, dolar pun habis. I don't want. Faham? Kita dah masuk dalam zon dia. Untuk US 500 ni, kita dah masuk dalam zon dia. Maksudnya ini adalah 100% extension. Cumanya, I have to lukis sebagai flat. Ini dah masuk dalam zon sokongan dia, iaitu this area. Cumanya flat ni, dia boleh buat sampailah kepala 1 ni. So, kita menjangkakan lekuk, ini boleh buat jauh sampailah kepada tapak 2. Ini boleh buat macam ni. Dan ini cuma berlaku sekiranya dolar extend lagi ke atas. Faham? Kalau dolar ni extend dan membuat impulse ke atas, kalau ini membuat impulse ke atas, wassalam. Okay, then indeks akan ke bawah dalam impulse. Okay. Saya kena ambil satu view di mana untuk semasa kita jangkakan indeks dah masuk dalam kawasan support. Sama ada sekarang ni dah habis ataupun satu lagi low ke bawah. Okay. Di mana ini cuma melengkapkan lekuk 5. Okay, sebelum kita ke atas balik, ataupun sekiranya dolar membuat impulse ke atas dan ini akan extend lagi ke bawah. Maksudnya ini adalah 3, 4 dan 5. Okay. Tak minat untuk nak masuk US 500 dekat situ, sebabnya kita ada set up flat. Anda nampak sebarang blue box tak? Tak ada. US 30 pun sama. Okay? US 30 pun sama. Kalau tanya saya, tak kena tau. Satu, kita ada election. Satu lagi, kita ada FOMC. Untuk, seperti saya sebut tadi, untuk minggu ini, dia lebih sesuai kepada mereka yang intraday. Jadi, untuk intraday sekarang, anda perlukan something, some news untuk push dia. Sesi Eropah, anda boleh tengok kalender semasa. Tak ada apa. Yang meriahnya cuma pada esok. Esok kita ada RBA. So, itu lebih set up M5, M15. Sekarang nanti.
Okay, US 100 pun sama. Ini nampak seperti 5 wave, saya boleh buat dia jadi 3. Habiskan dan kita ke atas. Okey. Selagi dia tak ada buat benda ni, high, low, low, high, low, low, kita tak ada set up. Kalau nak short ke, nak long ke, macam mana nak bezakan dia? Ini satu structure. Ini satu structure. Maksudnya kita ada high, kita ada low. Anda sedang buat low high. Kalau dia buat lower low macam ni, then mungkin anda ada set up untuk short. Tapi jangan short index, short yen pair. Yang dalam ni, jangan trade dia. Anda tahu ini correction. Anda cuma tukar trend kalau dia break ke atas. Then anda ada structure low, high, higher high. Trend tu apa? Trend tu ada benda ni. Baru ada trend. Dekat sini sekarang ni tak ada apa. Kenapa tak lukis dia sebagai high? Ni penyakit ramai. High, low, lower high, lower low katanya. Banyak kan lukis macam ni kan? Lepas tu anda sedang membuat lower high, then anda kata dia ada trend. Itulah gunanya anda ada momentum punya indikator. Nampak? Ini satu kumpulan. Jadi anda cuma ada high, ada low. Trend yang dari bawah ni belum habis. Trend dari bawah ni belum habis. Dari bawah ni belum habis. Jadi anda cuma ada, kalau nak short, set up short pun, ini ada high, ini ada low. Anda baru saja ada benda ni. Kecuali dia buat benda ni. Then ada lower high, ada lower low, dan baru anda ada trend ke bawah. Yes, sama. Tanpa benda ni, anda payah untuk anda bezakan structure. Kalau bagi mereka yang cuma buat Dow, direct, itu yang dia akan lukis. Iaitu high, low, lower high, lower low. Trend katanya. Tak. Sebab ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Jadi anda ada high, ada low. Tunggu dia buat benda ni. Then baru kita ada kata ni ada push ke bawah. Itu cara bezakan dia. But you know, index never a short. Never a short. Kalau nampak shortcut index, trade yen pair. Don't short index. Nampak? So, untuk indices, no set up untuk semasa. In fact, kenapa saya katakan indeks boleh habis dan memulakan pergerakan ke atas? Ini nampak seperti nak buat 5. Saya cuma tunggu ni je. Tapi dia tak break lagi. The moment ini break, lain-lain indeks ni saya habiskan. Maksudnya untuk US 500 ni, kita akan habiskan 4 ni di sini. Faham? Jadi kalau 4 ni habis kat sini, ini saya akan buat apa? WXY. Ni jadi flat. A, B, C, ni W, ni X, ini Y. Boleh? Itu US 500. Don't short index. Don't short index. Tapi abang lukis ke bawah. Tak kisah lukis ke bawah. Ada set up ke tak? Yang ada lagi adalah trend dia ke atas tak terbatal lagi. Tu maksud saya. Dia tak ada
dia tak ada high low low high low low, tak ada. Jadi tak ada, dia tak ada apa, dia tak ada benda ni. Bukan ni untuk US 100 sebab ni daripada high tadi. Dia masih tak membatalkan structure ke atas. Okay. But will I trade it here? Tak. So breakout ni nak trade tak untuk long? Tak. So dekat mana kita nak trade dia? Seperti saya kata tadi, yang tak lengkap lagi dia punya weekly punya structure ni, tak, maksud dia tak habis lagi 100%. Kalau dia buat this pullback, anda dapati stoch dia break, RSI dia break, ini anda boleh trade 4 ni. But not now. Tidak sekarang. Okay. Pullback ini nanti selepas satu lagi high, itu untuk mereka yang short term swing. Bila anda nampak 3 kat sini nanti, situ kita trade. Selagi dia tak sampai 100. Kalau ini sampai 100, tak ada setup. Maksudnya structure ini dah mature. Okay. So sekarang nanti I don't have anything at the moment. Tunggu US dollar pair buat 5. Okay. DEX nothing. Saya cuma tunggu DEX buat ini. Dia break this high. Dan kita ada 5. Basic konsepnya trend dibentuk oleh 5. So anda tunggu 3. And tunggu dia buat trend. Di sini yang sebelah kanan ni, yang anda boleh buat, ingat tak pin 618 100 1618. Syarat dia ini kena 5. Di sini 3 7 11. Boleh tak entry sini? Tak. Entry pullback yang selepas kita ada 5 tu 618, dia tak sampai 618, dia buat 5 pullback entry. High kena buat divergence. Yang ini ya. Tak kisah. Anda nak tengok 5, selepas 5 ni ada reset dia. Di sini ada reset dia. Dan dia buat ke atas. Dan ini adalah impulse. Dan barulah anda tunggu 618, 100, 1618. Itu je setup kita. Tak perlu pun lukis benda-benda ni semua. Tak perlu. Tapi untuk anda nak faham yang itu, yang ini, anda kena fahamkan yang ini dulu. The moment anda faham itu, tak payah pun lukis apa-apa kat chart. Tak payah. Cumanya anda nak tengok sini jelas 5. So kalau dia tak break jadi 5, ni boleh berlaku. Iaitu ni 1, 2, 3, 4, 5 A. Lepas tu turun ke bawah balik. Okay. So tunggu yang ini. Dan kalau dia buat 5 kat sini, dan tunggu 618, 100, 1618. But sekarang tak ada. Sebab kat mata saya masih nampak 1, 2, 3. Okay. UK 100 pun sama. Dia buat 5, 1, 2, 3, dia buat 5 balik, 618, 100, 1618. Faham? Itu UK 100. JP 225. Ini pun sama.
Setakat ini saya nampak 1, 2, 3, 4, but dia boleh buat benda ni. So, anda tunggu dia buat 5. Berakhir dengan divergence. Dan tunggu 1, 2, 3. Dia buat 5 lagi kat sini. Dan baru anda tunggu pullback. Bukan dia tunggu sini. Right? So, ini tak jelas sebagai 5. Span 3, 5. So, the same thing. Anda tunggu dia buat 5. Dan ini tempat trade dia. Gold. Apa jadi gold NFP? UJ boleh habis di sini. Okay, kalau UJ habis kat situ, kita jadikan ini sebagai zigzag. Itu adalah UJ. Jadi kalau UJ naik ke atas, ini akan ke atas. Sekarang tak ada. Boleh 618. Sebab first tu adalah lekuk 1 is. Kalau dia lekuk 3, dia kena ada divergence. Satu, 2, 3, 4, 5. Kat sini yang ada divergence. Ini ada divergence. Kalau dia adalah lekuk 3. 1 ni tak perlu ada divergence. Okay. Same. Dekat nampak untuk macam GJ ni kan. Ini saya terpaksa kira dia sebagai, kalau lukis, ini jadi 1, 2, 1, 2, ni 3, ni 4, ni 5. Ni contoh dia. Ini tak ada divergence. Tapi anda nampak full reset kan? Jadi anda cuma boleh trade dia kalau sini buat 5. Dan 618, 100, 1618. Dan ini anda boleh trade. Jadi kalau anda lukis indeks yen pair ni ke atas, saya payah nak lukis indeks ke bawah. Ini kan jadi 1. Boleh? AUD JPY. Structure dia memang tak cantik. The best untuk yang ini adalah sebenarnya kita sedang lihat 5 kat sini. Jadi preferably kalau anda nak trade untuk contohnya macam GJ kat sini, anda nak tengok bahawa RSI dia break. Dan itu memberikan anda lebih keyakinan bahawa ini sebenarnya 1-2, 1-2. Dia tunggu ikon dia tak cukup. Bukannya trade setiap lekuk. Trade setiap lekuk saya simple dia lukis ke bawah. AJ celaru. AJ memang celaru. So, celaru macam ni adalah kelazimannya merupakan struktur pembetulan. So, anda tak nampak dia, jangan trade dia. Simple. Ini mungkin adalah WXY 1, 2. Itu kemungkinan dia. But don't short it. Jangan short dia. CAT JPY pun sama. Ini nampak bercelaru dan ini break the whole thing. Ini kalau dia nak ke atas pun ini adalah 1-2. Nampak? Structure ni. Ni jadi ABC 1. Bercelaru.
sama cat JPY. So benda yang tak nampak. Kesimpulan dia, indeks cuma trade kalau anda dapati kat sini. Untuk indeks, kalau nak trade dia, anda dapati sini buat 5, jelas buat 5, dan anda trade dia. Lain daripada tu, ini mungkin adalah 1-2 pecut. Kita ketinggalan. But kalau dia break high ini dan RSI dia break, anda tahu ada some sort of 1-2 teruk dia, ini 3, ni 4, ni 5. Anda tunggulah benda ni, ada trade lagi. Jangan trade yang dalam ni. Dalam tu tak nampak. Kalau nak trade dia juga, don't short it. Ini boleh habis. Ini lukisan dia. Kalau nak habiskan dia. Ini jadi flat. Kalau setakat edit wave, as long as anda tak short dia, I would go for something like DAX, something like UK 100, yang nampaknya lebih ketara. Ini adalah impulse. Agak-agak saya lukis berapa puluh ribu kali Ayah Pin. 2 tahun. 3 orang. Siang dan malam. Kalau nak tahu. Untuk kita orang come up with this system. Siang dan malam. 2009 sampailah 2011. 2010, 2011. Then fine tune dia, kira dia dah siap adalah siap dalam bentuk yang anda tengok sekarang adalah 2014. Siap 2014 itu siap dan siap. Ada lagi, contohnya macam kripto yang considered as new punya market, that we are still compiling data dia. Sebabnya kalau tanya saya, semasa saya letakkan sebagai commodity. But they are more and more as people accept it as money. Sebab lain. Sebab kalau kita terima dia sebagai commodity, then cara untuk anda, commodity dia boleh extend lekuk 5. Kalau kita terima dia sebagai mata wang, sebagai currency, lazimnya dia extend lekuk 3. Tu beza dia. So cara untuk anda melukis untuk Bitcoin akan jadi lain. So saya masih kumpul a bit more data. I think untuk crypto punya lukisan, by end of this year we should have cukup data korelasi dia. So whatever it is, korelasi tetap kepada indeks yen dan juga US dollar untuk semasa. Itu tak bertukar. Cumanya aset kelas dia untuk kripto, adakah dia dirangkumkan dalam komoditi ataupun kita rangkumkan dia dalam mata wang ataupun even as asset. Kalau tanya kita sendiri kan, anda nak letak kripto sebagai under market apa? Sifat dia. I'm not saying dia patut masuk komoditi, tak. Sifat dia. Sebab kalau kita letakkan dia dalam aset kita akan lukis sebagai 5-3 yang besar. Masalahnya, untuk some kripto seperti Bitcoin, yang besar dia, kalau saya letakkan sebagai komoditi, ini adalah A, ini adalah B,
Ini adalah C, ini W. Dan ini akan buat yang besar. Kalau saya letakkan dia sebagai aset, maksudnya macam saham. Orang pegang saham jadi reta. Dan ini dilukis sebagai harta. 1, 2, extend. Kalau kita letakkan dia sebagai mata wang, dan dia pun akan jadi A, B dan C. So the assumption is, kalau dia mata wang punya exchange rate, mata wang dinilai against mata wang yang lain. Faham tak? Ringgit dengan rupiah. Kalau ringgit pergi 1 juta, rupiah pergi kosong. Faham? Jadi anda tak dapat lukis dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Tu yang masalah saya dengan traditional Elliot. Semua benda nak lukis 5. Jadi sekarang ni Bitcoin sama ada ini adalah A, B dan C dalam super cycle. Ataupun kalau dia aset 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Jadi approach anda akan lebih berbeza. Dia yes, macam gold a bit. Jadi gold sendiri adakah dia sebagai mata wang ataupun sebagai aset ataupun sebagai komoditi? Nampak? Masalah kita nak jadikan dia sebagai mata wang as medium of exchange adalah engkau nak beli gula-gula 1. Kau nak bawa gold berapa banyak? Sama juga dengan Bitcoin. Yes, sebab itu dia adalah agak baru. So saya tak dapat, belum cukup data dia. Saya belum cukup. So untuk semasa sama ada kita sedang melihat 1, 2, 3, 4, 5 saya lukis sekarang. Dan ini lebih kepada kelemahan US dollar. Ataupun A, B dan C itu sebagai mata wang ataupun komoditi. A, B dan C, dan kita akan nampak untuk Bitcoin the moment dia sampai 100% kat sini, kita akan melihat satu correction besar di sini nanti. Sekarang I don't have any choice. Saya kena extendkan dia sampai 100% kat sini. Sebab itu jangan short dia. Anda cuma melihat kepada area ni nanti. Kalau US dollar lemah, dan ini ke atas. Sama ada sebagai komoditi ataupun sebagai mata wang. Ataupun even sebagai aset. Nampak? Itu Bitcoin. But at the moment, kita masih ada incomplete structure. So, saya akan extend dia sampailah dia tunjukkan bahawa dia melengkapkan di structure. That is very important. Adakah kita habiskan 100? So, kalau dia habiskan 100, ini boleh jadi W. Ini boleh jadi yang besar. Or, 1, 2, 1, 2. Banyak beza dia. Nampak? Saya masih tak cukup di structure. The moment structure ini cukup, dah ada, then kita cukup data untuk nak katakan dia dalam kategori apa. Masalahnya, kita masih ada lain-lain kripto yang bersifat macam ni. Faham? So, sama ada saya nak lukis sebagai apa? Ini lain lukisan dia. Ini adalah dilukis sebagai komoditi. A, B. But I don't have any choice kecuali untuk nak jadikan kat sini bullish. Faham? I don't have any choice untuk lukis dia.
The only way adalah saya lukis dia bullish. So, kalau saya bawa dia ke bawah, ini jadi kosong. Faham structure ini? Dia jadi kosong. So, the only way untuk sekarang adalah untuk saya menjadikan ini bullish. Itu je. Okay. Jauh sangat kita ni. Kita dekat, apa dia? Dekat indeks, dekat yen pair tadi, So, kita boleh lihat. So, yen pair, the moment anda nampak dia buat 5 dekat sebelah kanan ni, then anda tunggu one more. Sebab ini tak cantik, ini tak jelas. AUDJPY, CAPJPY, kecuali untuk GJ dan lain-lain ni, kalau dia break high dan tak ada divergence, then this pullback adalah entry. Kalau ini jadi, ini 1, 2, 1, 2. Indeks tak ada ke bawah dah. Indeks ke atas. Ini negatif yen pair. Yen dynamic. Nampak? But I don't see untuk market terlalu bullish. Could happen. Tapi let the market decide. Dia tunjuk kepada kita mana arah dia nak pergi. Okay. Kita berhenti sekejap sebelum kita bincangkan mengenai US dollar. Kita balik dalam 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.